wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardh la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha qul innama 'ilmuha 'inda Allahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Terima kasih ucapkan kepada saudara muslim majlis yang saya hormati, besan panel kita dan juga mahasiswa-mahasiswi sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita merapatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah lakunnya dapat kita menghadiri satu majlis atau satu program yang cukup-cukup menarik, di mana kita boleh berdiskusi tentang ilmu di mana sini. InsyaAllah pada malam ini kita akan bawakan satu tajuk, di mana tajuk ni semua orang sedar, semua orang tahu pasal ini. Cuma adakah kita bersedia untuk menghadapi tersebut? InsyaAllah pada malam ini kita akan kupas tajuk tentang kiamat, dan bersediakah kita untuk menghadapi hari tersebut? InsyaAllah pada malam ini bukan kita di sini sahaja yang mendengar majlis ini. Dan sekarang kita live stream. Satu dunia boleh dengar. Kalau dia boleh log in 4G, InsyaAllah dia boleh dengar macam mana kita boleh InsyaAllah dalam. Jadi sebelum kita akan sebelum kita meneruskan lebih lanjut majlis kita pada ini, lebih baiklah kita kenal sedikit tentang ahli kita, ahli panel pertama kita, iaitu Ustaz Muhammad Rifki Maige. Dia merupakan guru sekolah menengah kemasan Taman Universiti dan juga merupakan imam bagi masjid Taman Universiti. Dia juga banyak menghasilkan buku-buku. Dia merupakan penulis buku-buku terbitan Telaga Biru, PSN dan juga Bintara Media. Dan ini merupakan panelis program 9, TV3 dan juga TV9. Jadi saya cuba buka Facebook Ustaz Muhammad Rifki. Nak add dia tahu sebab dah full lah. Jadi mungkin akan satu lagi insyaAllah. Dah tahu Ustaz saya ni siapa dah. Baik, yang panel kita merupakan Ustaz Anwar bin Husin Al-Jabali. Beliau merupakan mudir Madrasah Hafiz Sidi Ibrahim Al-Rashid, merupakan pasan diploma dari Universiti Damaskus, Syria. Beliau merupakan pemegang sarjana muda syariah Universiti Al-Azhar, dan beliau juga merupakan panelis program 9, 3 dan 9. Dan last kali mungkin untuk promote, beliau merupakan pemilik restoran Arab Al-Jabali. InsyaAllah dah kenal tuan dia, InsyaAllah boleh pergi restoran ini. Baik, sebelum kita teruskan lebih lanjut masyarakat atau forum kita pada malam ini, sebelum saya beritahu format forum kita pada malam ini lah. Format forum kita pada malam ini, InsyaAllah kita ada 4 sesi. Sesi pertama dan sesi kedua merupakan soalan daripada moderator, daripada saya sendiri lah, kepada panel, dua panel di hadapan. Dan masuk panel sesi yang ketiga, kita akan bagi ruang dan peluang kepada saudara dan saudari sekalian, mahasiswa dan mahasiswi untuk bertanya soalan. Pasti banyak benda yang terbuku sampai melimpah ruang. Laga dia. InsyaAllah kalau balik yang beralaskan lantai tanpa bertanya, amalah rugilah. Jadi insyaAllah bagi peluang dan ruang yang secukupnya lah untuk mahasiswa-mahasiswa sekalian untuk bertanya. Dan yang last sekali, sesi yang keempat, kita akan bagi ruang kepada dua panel kita untuk berikan kesimpulan dan harapan buat untuk kita semua, insyaAllah. Baik, untuk lebih lanjut, pada malam ini kita membicarakan tentang hari kiamat. Hari kiamat di mana
Persoalannya di sini, adakah kita bersedia untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Sebelum kita untuk lebih tahu, kita kena tahu dulu apa itu kiamat tersebut. Definisi yang diberikan, hari kiamat ini merupakan satu waktu di mana berakhirnya kehidupan di dunia atas kehendak dan kekuasaan Allah SWT. Pada saat itu semua alam dan makhluk akan hancur lebur. Hanya Allah sahaja yang hidup dan berkuasa. Itu definisi dalam kamus. Saya rasa InsyaAllah. Jadi berdasarkan dalam montaj tadi ataupun definisi hari kiamat yang tinggal kekal Allah SWT. Jadi sebelum berlakunya hari tersebut, kita melihat banyak fenomena-fenomena pelik yang sedang melanda dalam dunia sekarang. Di Malaysia sendiri, kehilangan pesawat, berlaku kemarau berpanjangan. Sekarang ni pun jerebu masih lagi berlaku, cuma kita tak sedar sebab Johor ni hujan pada petang. Jadi ini merupakan satu perkataan atau petanda kepada manusia di akhir zaman. Dalam satu hadis ada menyatakan bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, kita akan tiba hari kiamat sehingga ilmu pengetahuan akan melenyapkan. Banyak gempa bumi, masa saling berdekatan semakin singkat. Banyak timbulnya fitnah, banyak huru-hara, jatuh pembunuhan, hingga harta benda melimpah ruah di antara kamu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Jadi insyaAllah soalan untuk panel pertama, Ustaz Muhammad Rifki, mungkin boleh kaitkan adakah bencana alam ataupun perkara-perkara yang berlaku sekarang merupakan petanda untuk umat akhir zaman, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada moderator. Tadi ada ucapkan lama dia tahan. Akhir sekali terlebih juga G dia. Tapi tahniah mudah-mudahan yang dikasihi Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Teknologi Malaysia yang sebenarnya menggamit memori lah. Saya dulu juga pimpinan PMI waktu di Universiti Malaya tahun 1996 sampai tahun 1999. Waktu itu presidennya Ustaz Zaharuddin bin Abdul Rahman. Jadi sayanya esko dia. Jadi lama dah tak ceramah di PMI. Dulu ceramah juga kat PMI sama dengan Dr. Zaharuddin. Jadi beliau adalah nakib usrah saya sebab dia presiden kan. Ini dapat jumpa presiden Persatuan Mahasiswa Islam UTM. InsyaAllah satu hari nanti masuk TV macam Ustaz Zaharuddin juga. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang seterusnya yang dikasihi sahabat seperjuangan saya Al-Fadhil Ustaz Anwar bin Husain Al-Jalali, yang merupakan sahabat dan juga guru saya, sama-sama berforum pada malam ini. Jadi soalan yang dikemukakan kepada saya tentang kiamat. Sebenarnya berdasarkan hadis riwayat Muslim, orang yang mati ketika berlaku hari kiamat ni orang jahat. Orang jahat. Jadi kiamat, bersediakah kita orang mati hari kiamat ni? Rasulullah SAW yursilullahu rihan baridatan min qibalis Syam. Allah Ta'ala akan hantar satu angin sejuk daripada Syam, daripada Syria, kawasan Syria, kawasan Jordan. Fala yabqa 'alal ardi ahadun fi qatabihi mithqalu dzarratin min khairin aw imanin illa qadadathu. Maksudnya kalau adalah orang baik, angin tu akan pergi dan angin tu akan kena dan akan mati. Sehingga dia kata kalaulah orang baik, orang ada iman tu duduk dalam kabidi jabalin, duduk dalam lubang gunung pun angin tu akan cari pergi, mati. Maknanya jadi takkan mati hari kiamat. Ini sebelum kiamat. Maknanya tuan-tuan,
Bila kita kata bersediakah kita, saya nak sebut saya tak nak mati hari kiamat. Saya nak mati sebelum kiamat sebab saya nak jadi orang baik. Jadi tajuk ni bersediakah kita macam nak pergi je, macam nak sampai je. Tapi kena faham, kiamat ni ada dua. Satu kiamat kecil, satu kiamat besar. Kiamat kecil tu yang mana? Mati. Mati itulah kiamat kecil. Adapun kiamat besar yang kita nak bicarakan malam ini sebagai satu ilmu, kita harap kita tak mati pada hari kiamat. Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis lain pula, banyak hadis, min syirarin nas, antara orang paling jahat, kata Nabi, man tudrikumus sa'atu wa hum ahya, orang yang hidup ketika kiamat berlaku. Ketika kiamat berlaku dia hidup lagi, jahat. Siapa beritahu? Nabi SAW beritahu dalam hadis sahih Al-Bukhari Kitabul Fitan. Dia mengajar pelajar-pelajar, dia bagi tahu Iman, nanti dia tulis kat Facebook apa nama, sebut tulis kat Facebook cakap apa nama, ustaz penyebar hadis palsu lah, dia banyak. Itu saya, ini ada kitab. Okey. Kemudian la taqumus saah, tidak akan berlaku kiamat illa ala syiraril khalqi, kecuali ke atas orang yang paling jahat. Hum syarrun min ahli jahiliyah. Orang yang mati hari kiamat tu lebih jahat daripada golongan jahiliyah sebelum Nabi bangkit. Jadi sekarang kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan nak matikan kita, jangan matikan kita hari kiamat tu. Sebab kita ni orang baik, nak jadi orang baik. Okey, itu yang pertama. Kena faham yang pertama. Okey, yang kedua yang saya nak cerita, kita sekarang berada di tahap mana? Di tahap mana dengan kiamat ni? Dekat ke jauh? Okey, ulama-ulama menyenaraikan kiamat ni ada 3 tanda. Ada 3 tanda. Ada 3 bentuk tanda. Yang pertama, tanda-tanda yang dah lepas. Tanda-tanda yang lepas, contoh Nabi sebut bu'istu ana was-sa'ah kahataini. Bangkitnya aku dan juga berlakunya kiamat seumpama ni. Maknanya bila aku bangkit je, kiamat dah dekat. Itu tanda-tanda yang pertama, iaitu tanda-tanda yang telah berlaku zaman Nabi. Nabi kata, Nabi sebut apa nama anak Allah sebut, iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Maksud dia telah dekat kiamat bila berlaku terbelahnya apa nama bulan. Dan memang Nabi dah bilang bulan. Maknanya kiamat sudah berlaku, iaitu tanda-tanda yang dah berlaku dah banyak. Itu zaman Nabi berlaku. Itu yang Nabi sebut, yang Quran sebut. Yang kedua, yang kedua dia panggil tanda-tanda kiamat kecil. Asyraqus sa'ah as-sughra. Tanda-tanda kiamat kecil ni maknanya dekat lah. Tadi dekat tapi jauh lagi. Dekat tapi jauh lagi. Macam peristiwa Isra Mi'raj kan, Nabi jumpa seorang perempuan tua yang dah bongkok. Inilah umur dunia. Maknanya waktu tu dah nak kiamat dah, tapi jauh lagi. Dekat tapi jauh. Faham lah. Kemudian bila berlalu beberapa kurun, Nabi kata akhir zaman tu berlaku banyak tu. Yang akhir zaman berlaku banyak benda tu dipanggil tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat kecil ni saya dah kaji dalam beberapa buah kitab. Saya boleh katakan semua sudah berlaku. Semua dah berlaku. Yang belum berlaku lagi tanda-tanda kiamat besar. Dekat sangat. Tanda-tanda kiamat besar saya senaraikan. Yang pertama, Imam Mahdi. Lahirnya Imam Mahdi. Yang kedua, Dajjal. Yang ketiga, fitnah Dajjal. Dajjal lahir, kemudian Dajjal buat perangai. 3. Yang keempat, nuzulu Isa, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima, khuruju Ya'juj wa Ma'juj, keluar Ya'juj Ma'juj. Yang keenam, tulu' asy-syamsi min maghribiha, terbit matahari dari barat. Yang ketujuh, keluar dabbah. Dabbah ni keluarnya binatang yang bercakap dengan manusia. Binatang keluar cakap. Itu dia panggil tanda-tanda kiamat besar. Yang ni wallahu a'lam.
Banyak mana berlaku wallahu a'lam. Tapi Mahdi ramai dah mengaku aku Mahdi, yang mengaku Mahdi. Tapi Mahdi yang sebenar yang disepakati oleh ulama-ulama tu mana tak ada lagi, tak jumpa. Dia mengaku tu geng-geng apa nama, geng-geng Syiah buat dia Imam Mahdi dia, geng-geng Abtab dia, Imam Mahdi dia apa semua tu. Dan Imam Mahdi ni bila dia apa nama, dia bangkit akan dibantu oleh pemuda Bani Tamim. Itu tanah di Melayu Mengarut juga tu. Yang tu silap, itu salah. Mohon harap Ustaz dah dapat tarik balik. Tapi Wardina dia kasar sangat, relax Ustaz salah tu biasa lah kan. Baik. Jadi saya dah sebut sini, tanda-tanda kiamat kecil dah berlaku semua. Jadi kita dah di akhir zaman. Kena tahu kita sekarang sudah berada di akhir zaman. Nabi sebut la taqumus sa'ah, hatta tidak akan berlaku kiamat, hatta takthuraz zalazilu, sehingga banyak berlaku gempa bumi. La taqumus sa'ah, tidak akan berlaku kiamat, hatta takthural fitan, sehingga banyak berlaku fitnah. Fitnah ini maksud ujian umat Islam. Hatta takthural haraj, sehingga banyaknya berlaku perang. Dah berlaku kan? Hatta talidal amatu rabbataha, sehingga seorang hamba melahirkan majikannya. Dah berlaku lah. Apa hamba melahirkan majikan? Ibu melahirkan anak. Bila anak besar, anak jadi bos, ibu jadi kuli. Mak, duduk rumah saya mak, suami kerja, apa nama, saya pun kerja, anak siapa nak jaga? Mak jadi bibi lah rumah saya. Ni bila mak jaga anak, mak tu jadi apa nama, kuli dia, sedangkan ibu tu lah yang melahirkan dia dulu. Jadi sekarang fenomena ibu melahirkan bos, majikannya, berlaku tak berlaku? Berlaku. Saya cukup pantang kalau nak ajak mak jaga anak saya, sorry. Saya tak nak apa nama menjadi penyebab dekatnya kiamat. Oh tak apa lah Ustaz, isteri saya tak kerja. Memang saya tak bagi kerja. Di rumah kan, kau jaga anak aku, tu kerja kau. Aku cari ya. Kalau kau rasa penat, tak apa, aku cari kawan kau lagi, panggil kau. Apa hal kita kawan tu? Mudah faham semua ni. Betul lah. Baik. Yang saya dah sebut, fenomena ni berlaku kan? Berlaku. Wa yataqarabaz zaman. Yataqarabaz zaman maksudnya waktu jadi singkat. Maksud waktu jadi singkat, banyak tafsiran ulama. Cuba pergi jumpa orang dulu. Saya jumpa orang dulu. Saya kata orang zaman dulu kan, rasa lama ke rasa kejap? Oh dia kata waktu pakcik zaman dulu. Waktu pakcik buat kerja kebun, nak sampai Zuhur siap banyak kerja. Siap banyak. Bila lah nak sampai Zuhur tu? Sekarang dia kata cangkuk sikit, Zuhur dah. Faham tak? Makna apa tu? Ada masa lama dah tahu. Aduh. Kau jangan kena aku sekejap lagi. Baik, tadi saya dah sebut apa maksud yang taqarabaz zaman, dekatnya waktu, iaitu memang rasa dekat sungguh. Memang Allah Ta'ala sempitkan waktu sendiri. Boleh ke Allah sempitkan waktu? Boleh. Allah boleh sempitkan waktu. Cuba kita bayangkan. Ulama' dahulu baca Quran, dia boleh khatam satu hari, satu malam 30 juzuk. Imam Syafi'i baca Quran satu malam 30 juzuk khatam. Bacaan gaya orang bagus, bacaan dalam sembahyang. Cuba kita baca sekarang dalam sembahyang waktu malam, start daripada tahajud, khatam ke tak khatam 30 juzuk? Tak khatam. Allah panjangkan waktu zaman dulu, Allah pendekkan zaman sekarang. Memang kejap tu. Orang zaman dulu nak boleh PhD, bukan main lama rasa. Sekarang lepas BA terus fast track. Sakit hati. Mau tak sakit hati zaman gitu bro? Ada lagi master lagi. Sekarang kan fast track. Lepas BA terus buat PhD. Kan ya taqarabaz zaman. Nak kiamat tu. Itu satu tafsiran. Tafsiran yang kedua, maksud yang taqarabaz zaman ni ialah
Ialah kalau dulu kita terpaksa mengambil masa yang lama untuk sampai suatu tempat, sekarang tidak. Zaman dulu waktu saya masuk universiti tahun 1996, saya belajar kat UIA waktu tu. Minta tukar universiti, nak masuk UM, hantar telegram zaman tu, tahun 1996, hantar telegram. Bapak saya tunggu kat jawab pos. Kalau zaman sekarang, online. Betul? Maknanya, yataqarabaz zaman. Tahu, saya nak berbual dengan adik saya kat Jordan belajar. Skype je. Skype jumpa, oh, saya dapat anak. Tolong bacakan doa untuk anak aku. Kalau Jordan kan bumi Nabi. Habis? Tak apa, Skype. Buka. Dia tengok mana nak? Tunjuk anak. Sebentar. Cuma tak boleh sapu kepala je tau. Kalau you sapu kepala, sampai timbul persoalan fiqah. Boleh tak kahwin? Kahwin online ni dalam Skype. Sebab bila bercinta kat Jordan dua orang. Bercinta kat Jordan. Cinta kat Jordan, wali dua-dua wali kat Malaysia. Bapak kepada perempuan kat Malaysia. Jadi perempuan telefon kepada wali dia, berkenal sangat, nak kahwin juga. Baik kahwinkan bah. Selamat, tak perlu kenduri, selesai, tak perlu banyak duit, habis sikit je. Okey, nak kahwin macam mana? Skype lah. Apa hari pun sana bakal menantu dia. Aku akan nikah dengan anak aku, mas kahwin sebanyak ni kan. Tunai. Jadi dia jawab, aku terimalah. Aku terimalah sana sebut. Aku terimalah. Jadi saksi ada. Kat Malaysia pun ada 2 orang saksi, kat Jordan dulu. Sah. Okey, timbul persoalan hukum fiqh, sah ke tak sah. Dalam satu majlis, dia kena majlis akad dalam satu majlis. Adakah itu dikira satu majlis juga? Jangan jawab tak, mesti dia ke sebelah ni. Tunggu dulu. Sebentar jawab tak. Tunggu dulu. Apa jawapannya? Majlis fatwa pun belum sidang lagi, aku pun tak tahu. Tapi kalau kata sah pun tak boleh kan, satu majlis kan. Betul? Dia pun mas kahwin sebanyak 5,000 ringgit tunai, dia pun ambil 5,000 tu, tua bayar pada isteri dia ke sebelah. Sah. Apa syaratnya? Wali ada? Perempuan ada? Lagi ada? Sirah, ijab kabul ada? Mas kahwin ada? Cuma tak ada satu majlis. Satu kat Jordan, satu kat Malaysia. Itu maksud yataqarabaz zaman. Kalau ada fatwa kata macam tu, saya lebih senang. Itu kan senang. Supaya anak saya tak apa nama, kalau anak saya kat sana lah, anak saya tak apa nama, tak duduk kat belakang. Apa nama panggil? Bonceng, pandai macam biasa lah. Bakal bimbang. Jadi itu tafsir yang kedua. Tafsiran yang ketiga, kalau manusia berada dalam hiburan, bila berada dalam hiburan, yang lama jadi kejap. Betul? Kejap aja. Bukti dia, tengok ustaz. Kau tengok ustaz 3 jam, relax je. Tukar sehari, naik kereta api, relax 3 jam. Kalau saya ceramah 3 jam, bila ustaz ni tak berhabis. Betul? Jadi manusia bila berada dalam hiburan, dia akan rasa kejam. Jadi maknanya itu isyarat kepada akhir zaman ni orang lalai dalam hiburan. Betul? Okey. Watasurun nisa, ramainya perempuan. Memang tengok, nampak, confirm. Nabi kata ramai perempuan daripada lelaki akhir zaman. Confirm tengok. Betul? Sah. Jadi sekarang kesimpulannya kita sudah berada di akhir zaman. Dan Nabi sebut bila akhir zaman banyak fitnah, banyak ujian. Memang banyak ujian yang Allah gunakan kepada orang Syria, orang Palestin, ujian yang Allah Ta'ala gunakan kepada kita kat Malaysia ni. Banyak juga ujian apa nama match 370 nya. Betul tak? Bila match 370 tak jumpa, Allah Ta'ala sebut apa nama, kita ni boleh pergi mana-mana sebab dengan rahmat dia. Allah Ta'ala kata wa inna sya'nu ghidhum. Kalau aku nak, aku boleh lemaskan apa nama kapal yang kau belayar. Tapi sampai juga inna rahmatan minna, sebab aku kesian.
itu sampai. Jadi sekarang kita bimbang takut Allah tarik kesian dia, sebab tu tak sampai-sampai. Betul tak? Nabi Ibnu Umar aja kalau hilang barang baca Allahumma ya raddad dhallah wa ya hadiyad dhullal urdud ilayya dhallati fa innaha min 'ataika wa min fadlik. Itu doa hilang barang. Saya baca, kawan-kawan saya baca sebagai Pak Imam di masjid, satu tulis baca semua baca. Urdud ilayna dhallatana MH370. Siap sebut lagi. Tapi Allah tak makbul, tak sampai lagi. Kenapa? Kerana fitnah terlalu banyak. Doa ustaz, nama Ustaz Anwar, kami semua doa naik, tuan-tuan pun semua doa naik. Sampai Allah nak terima, datang teropong ikan sekarang turun balik, tak ampun. Sebab zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa doa waktu hujan sampai pun gimana lagi? Bagi kat sini gimana? Waktu Nabi Musa alaihissalam doa minta hujan, Allah tak bagi hujan. Nabi Musa doa ramai-ramai, Allah tak bagi hujan. Allah wahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, ini hadis ini kisah Ka'ab al-Ahbar. Wahai Musa, aku tak terima doa kamu kerana ada di kalangan rakyat kamu Bani Israel tu ada seorang perangai dia mengadu domba, batu api, suka melaga-lagakan orang. Seorang tu. Nabi Musa bagi tahu Allah, ya Allah, kau bagi tahu siapa dia lelaki tu. Aku nak halau dia daripada Bani Israel supaya doa kami kamu terima ya Allah. Allah jawab, aku larang kamu batu api, sekarang kau nak suruh aku pula jadi batu api. Kalau aku suruh orang ni, aku boleh jadi batu api tak? Hanya sekarang ada satu dosa yang dilakukan oleh rakyat Nabi Musa. Allah sekat. Dosa apa? Dosa melaga-lagakan orang. Dosa syirik dengan melagakan orang mana besar? Besar syirik. Kita doa naik, datanglah syiriknya. Oh syirik, gua atau buku pada ada kuat tu tak salah kalau. Maka tak terima, turun pula. Doa lagi. Tiba-tiba naik pula Future Asia, konsert Future Asia. Mati 6 orang dah. Tak terima pula, turun pula. Lepas tu kita pun doa lagi nak surat. Tiba-tiba apa nama? Topless yang ke Ampang. Topless apa nama show lah yang nak masuk mesti pakai bikini. Dan juga seluar berapa? Bapak tak tahu. Seluar pendek, seluar boxer. Tak ada rapat dah kita masuk. Lupa kita. Nak cerita, ada tu pula kat Malaysia, fitnah terlalu banyak. Cuma kita tak rasa je. Padahal itu pun fitnah besar kat Malaysia. Kita nampak Syria kesiannya perang, Palestin kesiannya perang. Mereka diperangi oleh manusia-manusia, jin-jin yang bersifat manusia. Kita pula diperangi oleh manusia-manusia berperangan jin. Dan juga iblis-iblis yang rosakkan hati kita. Betul tak? Jadi oleh kerana itu kita sekarang ambil kesimpulan, kita sudah berada di akhir zaman. Yang belum tunggu lagi keluarnya alamat-alamat besar. Alamat kecil semua dah berlaku. Jadi apakah persediaan kita? Kita mohon dengan Allah, jangan kita mati waktu hari kiamat. Kita jadi orang baik. Jadi orang baik, insya-Allah kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bersedia start daripada sekarang lagi. Kod-kod kita akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kiamat kecil. Tak tahu siapa nak pergi dulu. Anak murid saya ramai mana dah yang meninggal dunia. Anak murid saya pun namanya yang belajar kat tahfiz, yang dah meninggal dunia, dapat berita meninggal dunia, ya Allah kata apa beri peringatan kepada saya sebagai tu mereka. Maknanya saya pun dekat juga. Tuan-puan pun dekat juga sebab tuan-puan pun ada murid saya. Terima kasih kepada Ustaz Rifki atas penjelasan yang panjang lebar sekali. Dan persediaan yang disebut oleh Ustaz Rifki, di mana pada hari kiamat ni hanya orang jahat saja yang menghadapi hari kiamat. Dan kalau kita tengok baru-baru ni ramai sangat ulama dan juga orang-orang yang kita kenal, baik amalannya, baik perangainya, sudah menemui Allah SWT. Jadi gimana kita? Adakah kita akan bertemu kiamat ni? Atau tidak? Itu jadi persoalan antara sendirilah. Jadi insyaAllah seterusnya
dalam satu surah Al-Anbiya ayat 104 di mana Allah SWT telah mengatakan bahawa hari kiamat ni akan tetap terjadi, tetap akan berlaku. Maknanya setiap manusia yang hidup berdua itu akan menghadapi kiamat tersebut lah. Jadi kepada Ustaz Anwar, dalam surah ini telah dikatakan bahawa hari kiamat ni memang dijanjikan untuk umat manusia sekalian. Jadi kita sebagai umat Islam, apakah kesediaan kita untuk menghadapi hari tersebut selain daripada mati awal? InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih kepada moderator kita pada malam ini, Al-Fatih, sahabat saya dan juga guru saya, Al-Fatih Ustaz Rifqi bin Maidin. Semua kata Rifqi bin Maidin ini, semua pelajar-pelajar di sini saya rasa dah mengenali beliau. Ya, kalau di diskusi ini tuan-tuan, bukan sekadar pelajar ataupun orang tua yang dia memang masyhur menjadi imam, siapa tak kenal imam tuan-tuan. Jadi kalau orang sini nak kahwin mudah sangat masa imam ada. Ya. Kalau sini nak kahwin mudah sangat sebab imam kita ada. InsyaAllah dia boleh bincang masalah ini. Dan terima kasih kepada moderator tadi, dia memperkenalkan kami ini tak cukup syarat. Daripada kami, saya belajar situ sini, Ustaz Rifqi begitu. Kita sebut status kita. Sebenarnya saya nak beritahu Ustaz Rifqi ni dah kahwin, anak 4 orang, isteri baru seorang. Saya bujang. Bujang 3 bro. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihadiri dan hormati sekalian, persoalan tak boleh kita tahu lah. Tuan-tuan sekalian dan tuan-tuan sekalian, saya sebenarnya tak biasa saya ceramah ni, orang depan ni perempuan, saya tak ada cakap sangat. Tak tahu lah kenapa, ya, jadi takut je saya. Nak tengok pasal malu, tak tengok rugi. Itu orang saja, saya tak nak mengantuk pasal sini ada seorang dua ni tu saja ya. Kalau puan-puan sekalian mengantuk lagi dalam majlis kami, maknanya pendek umur. Biasanya orang duduk majlis kami ini tidak akan mengatur insyaAllah. Jadi bagaimana kepersediaan kita untuk berhadapan dengan kiamat? Tuan-tuan sekalian, puan-puan sekalian, kita nak berhadapan dengan kiamat ini, dan kiamat ini satu suasana yang cukup besar. Yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran Al-Karim, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat tersebut amatlah dahsyat dan amat teruk sekali. Sebagaimana kita tengok yang gambaran tadi, bagaimana bersekian, di mana kita nak lari? Pada saat itu bila mana berlakunya kiamat, tidak ada bumi kita nak lari, tidak tempat untuk kita lari tuan-tuan sekalian, sebab hari ini hari kemurkaan Allah. Hari ini sudah berhentinya kerajaan-kerajaan bumi, sudah berhentinya kerajaan-kerajaan manusia. Yang akan memerintah, yang akan merata semua sekali ialah Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita bila mana melihat gambaran demikian, boleh kita keinginan dalam kepala kita suasana ini amat besar. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat tersebut amatlah besar. Yauma tarawnaha kullu murdi'atin amma arda'at. Kamu tengok bagaimana orang yang mengandung ni gugur daripada kandungannya. Wa tad'u kullu dhatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara. Dan juga orang menyusu ni lepas daripada anak yang menyusu tersebut. Wa taran nasa sukara, dan kamu lihat manusia ni seolah kebengungan dalam keadaan gila. Ini Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Wa taranna sasukara wa ma hum bisukara. Sebenarnya mereka itu bukan yang gila, walakin azab Allah syadid, tetapi itulah dahsyatnya, teruknya bila mana berlaku hari kiamat. Puan-puan dan tuan-tuan sekalian, inilah dahsyatnya kiamat yang Allah Ta'ala cerita.
Jadi saya sebut di sini bagaimana persediaan kita untuk berhadapan dengan kiamat. Sebagaimana disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Guru saya, Ustaz Rifqi. Ustaz Rifqi ni patut dia seorang yang mana tak payah saya lah. Saya ni siapa dah, saya tak masuk kenal pun saya. Saya saya ni siapa nama Anwar Hussein, mana kenal Hussein? Tak kenal. Ya. Hari ni di antara tanda kiamat ialah orang tak kenal ulama. Orang tak kenal Islam. Orang tak kenal ulama, betul saya cakap. Ya. Berapa orang yang kenal ulama Islam? Yang kenalnya ramai kena artis tu lah. Sebut saja Nelofah lah. Oh, pasti memang dekat dengan saya. Cipta, kenal Cipta. Era Fasilah, kenal? Kenal tak kau? Anwar Zain, kenal? Anwar Zain, Anwar Zain. Saya tak kenal. Jadi ini tanda-tanda kiamat ni. Sebab tak kenal ulama, kenal ulama semua. Jadi kepastian di antara persediaan kita dalam berhadapan dengan kiamat ini ialah pertama sekali kita mesti ada ilmu pengetahuan. Sebab apa? Sebab disebut dalam satu hadis, satu dahsyat, satu fitnah yang paling dahsyat sekali di akhirat. Di akhir zaman ini munculnya Dajjal. Dajjal ini sekolah hadis tidak dibangkitkan seseorang Nabi kecuali memberitahu, inzarkan, memberitahu tentang bahayanya Dajjal. Sehingga kan Nabi SAW membaca doa di dalam tahiyat akhir bahawasanya dahsyatnya Dajjal ini. Kita nak tahu Dajjal siapa dia? Sebab disebut dalam hadis, suami terpaksa ikat isteri, keluarga dia jangan keluar, nak pergi rumah, nak tengok dia Dajjal. Padahal Dajjal lah saya, semak saya. Sebab apa? Dajjal ni mata dia buta sebelah. Saya tak buta lah alhamdulillah. Ya? Jadi orang ni ramai suka tengok Dajjal. Sebab Dajjal ni bagi projek mega. Yang kiri kontan boleh turunkan hujan. Yang tak ada duit, bagi duit. Maknanya itulah fitnah yang amat dahsyat. Jadi kalau kita tak kenal Dajjal, tambahan pula persediaan Yahudi sekarang ini untuk menerima Dajjal. Kalau mereka tahu yang memimpin mereka ini suatu hari nanti ialah di kalangan Yahudi, di kalangan Dajjal. Dajjal mereka buat persediaan antara betul sekali. Cuba kita tengok cerita-cerita kartun. Dia buat cerita mata sebelah, dia buat cerita mata ni mata. Maknanya mata itu menunjukkan kedajjalan. Jadi maknanya apabila kita dah bersedia, umur 5 tahun dah kena benteng, dah kena etron tak ada, dah kena ada maknanya benda-benda lain, maknanya kartun-kartun. Dengan sendirinya bila mana dah besar, dah biasa dengan mata. Ya, cuma sekali hanya kita guna mata ni untuk benda lain. Ya, mata ni kita guna apa? Untuk mengorak. Tetapi kesekian orang masalah guna mata untuk membiasakan anak-anak remaja kita, budak-budak kita yang umur 5 tahun, 6 tahun ni biasa dengan mata. Mata ini ialah menunjukkan kedajjalan. Tengok saja kepastian dalam duit, dalam apa duit dolar, adanya mata-mata. Mana mata ini melambangkan orang Yahudi biasakan dengan mata. Jadi saya sebutnya, untuk pertama sekali kita berhadapan dengan kiamat ini, mestilah kita kena ada ilmu pengetahuan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita kena banyakkan amalan soleh. Buatlah sebanyak mungkin, kerana amalan soleh inilah yang kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana berlaku kiamat, Allah Taala tak tanya kita harta banyak mana. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tanya kita berapa banyak amalan kita. Kita jangan tunggu masa kita kaya, kita nak sedekah atau nak buat amalan. Setengah-setengah orang dia nak buat amalan nanti dia kaya, nanti tua. Tetapi buatlah masa sekarang. Kita kuatiri bahawasanya kiamat ini, masa kita nak buat amalan nanti sudah tidak ada waktu untuk kita buat amal. Maknanya kemungkinan kita sakit, kemungkinan kita mati.
dan kemungkinan kita tak mampu nak melakukan amalan. Baik, yang seterusnya, banyakkan baca Al-Quran Karim. Yang ketiga, banyakkan baca Al-Quran Karim. Sebab apa puasanya? Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran ini akan datang hari akhirat memberi syafaat kepada pembaca-pembaca ataupun tuan yang membaca Al-Quran tersebut. Dan kepastian kita nak pada perang kiamat dan kita kena amanah. Antaranya bila kita banyak baca Quran. Yang hebatnya bila mana berlakunya kiamat ini, setelah mana berlakunya kiamat, pada masa itu ibu bapa kita lari daripada kita, adik-beradik kita lari, suami-suami kita lari, semua dah lari belakang. Hanya amalan, berpegang amalan saja. Ini semayang pun lewat-lewat betul. Kemudian tidak khusyuk lagi, ditapis-tapis berapa saja amalan kita. Sedangkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana hampir dengan kematian, datangnya sahabat-sahabat lain melawatnya. Berkata mereka itu, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma yubkika, apakah sesuatu perkara yang menyebabkan kamu menangis? Katanya, ada pun aku menangis bukan kerana aku nak tinggalkan dunia kamu. Kata dia, walakin qillati bu'di, tetapi jauhnya musafir, jauhnya, walakin qillati bu'di, walakin sedikitnya, tetapi sedikitnya bekalan aku nak berjumpa dengan Tuhan. Siapa dia bosnya? Siapa Kak Hurairah ini? Anak murid bagi Rasulullah yang selalu belajar Rasulullah, banyak amalannya, banyak belajarnya, dan merupakan tubuh sebab pada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam keadaan sama, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak amalannya, ya, dia buat pelbagai amalan untuk apa? Untuk kiamat, untuk hari akhirat kita. Cuma kita bayangkan berapa banyak kita baca Quran. Hari ini saya rasa, ya, ramai orang baca kalangan manusia. Maknanya ramai orang baca surat khabar daripada baca Quran. Pagi-pagi orang beli surat khabar ke beli Quran? Betul. Pagi-pagi orang baca berita harimau ke ataupun baca Quran. Orang sanggup habis duit lepas sekian RM2.5, ya. Kalau orang nak bola, dia buka dulu bola JLT lawan Kelantan, kalah JLT, menang Kelantan. Walaupun Kelantan ada banyak dah. Jadi contoh saja. Kemudian kalau minat nyanyi yang pula, keluar pula era Fazila sudah bercerai. Dengan siapa dia? Dengan siapa dia suami dia? Tak tahu pola tahu ni. Tuan Marala. Maknanya kita tahu semua kedudukan mereka. Jadi yang memulai agamanya gambar Dr. Zikri kecil. Satu Dr. Zikri. Atas Dr. Zikri itu pula Nelofah. Dari Dr. Zikri di bawah, Nelofah ke atas. Sepatutnya dia ke atas dan ke bawah. Sepatutnya begitu. Tapi begitu keadaannya zaman sekarang. Jadi yang ketiganya, ya, kita kena banyakkan baca Quran. Yang keempatnya, banyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita nak hadapkan suasana yang gede, suasana yang tak boleh dibayangkan. Yang kita tengok tadi, runtuh bangunan-bangunan. Yang disebut dalam Al-Quran, gunung danau yang tercabut dan bertumpung antara satu sama lain. Masya Allah, ini kehebatan hari kiamat. Jadi kita mesti banyakkan taubat Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian dan tuan sekalian, cuba kita bayangkan berapa kali kita minta ampun kepada Allah. Disebut dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yawmin 100 marrah." Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan mengampun kepadanya dalam satu hari ini 100 kali. Kita. Ya Allah, jauh kita dengan Allah.
jauh kita ke Allah, jauh kita ke sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh kita ni 100 kali mengampun Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, kita banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang boleh menyelamatkan kita di akhirat kelak ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang lain kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia Nabi Syafi' yang memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Jadi kalau kita tak sebut Nabi, Nabi tak kenal kita. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Sallu alayya fa inna salatakum ma'rudah alayya." Selawatlah kamu kepada aku, sesungguhnya selawat kamu itu dipaminkan kepada aku. Berkatanya sahabat, bagaimana selawat kami dipaminkan kepada kamu? Waqad ramams, sedangkan kamu sudah hancur ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala haramkan kepada bumi memakan jasad-jasad orang. Jadi maknanya bila mana kita selawat kepada Nabi SAW untuk dalam riwayat lain, hatta Abda alaihi salam, sehingga aku jawab salam balik kepada Nabi SAW. Dengan maknanya bila mana kita selawat kepada Nabi SAW, nama kita masuk dan Nabi kenal kita. Bila mana kita panggil Nabi ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Muhammad, ana ahadun min ummati wa qad sallaitu fi dunya. Wahai Muhammad, aku salah seorang daripada umatmu dan aku banyak selawat pada kamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad SAW dengan cerita kita itu. Jadi kita makasih kepada Nabi SAW. Sebab itulah hebatnya selawat Nabi ini, ya, karena Allah Ta'ala sendiri memulakan selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Jadi kalau kita tak selawat kepada Nabi, rugi kita. Tak ada mak bapak kita tak akan tolong kita, pesyarah-pesyarah kita tak akan tolong kita, ya, YB kita tak akan tolong, Perdana Menteri lagi dah tak tolong kita. Sebab dia sendiri nak jawab MST itu kosong nama. Jadi marilah sama-sama, saya mengajak diri saya dan maaf ini tuan-tuan dan bapak sekalian, mari sama-sama kita bersedia dengan amalan-amalan soleh, khususnya ya dengan kita berselawat dalam salawat sekarang. Seperti saya berlalu, insyaAllah kita teruskan kepada antara itu insyaAllah. Alhamdulillah, itu panjang lepas sekali ucapan dari Ustaz. InsyaAllah, apa yang disebutkan tadi oleh Ustaz ada beberapa perkara menjadikan sebagai kesetiaan kita untuk berada di tersebut. Yang itu yang pertama, saya dapat sebutkan di sini. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Jadi kita yang berada di universiti gunakan peluang yang sebaliknya kita tak sibuk lagi dengan suami ataupun isteri kita. Jadi kita tuntut ilmu, bukan sekadar ilmu akademik. Jadi yang kedua, amal soleh. Kita ada banyak masa untuk menunjukkan amal soleh. Yang ketiga, banyakkan bacaan Al-Quran. Yang keempat, banyakkan taubat. Yang kelima, selawat. InsyaAllah dalam sekali ini, insyaAllah kita boleh menghadapi, kita rasa lebih bersedia untuk menghadapi hari kiamat. InsyaAllah, sekali ini kita akan masuk pada sesi yang kedua. Baik, saya balik kepada Ustaz Rifki. Baik Ustaz, seperti yang dalam sesi tadi sudah diceritakan tentang bagaimana hari kiamat ini, keadaannya itu dahsyat sekali. Dalam mata syarif ditayangkan dan banyak masalah yang boleh cerita-cerita yang menggambarkan hari kiamat tersebut. Dan dikatakan tahun 2012 hari kiamat, tapi kita sekarang 2014, kita tahun berlepas dia hari kiamat tersebut. Jadi insyaAllah saat ini kita yang berada di sini, kita dah sudah tahu macam mana acara pada hari kiamat tersebut dan kita tahu kesediaan tersebut. Jadi bagaimana dengan sahabat-sahabat dan kawan-kawan kita yang berada dekat luar dewan ataupun yang masih lalai dengan kehidupan dunia tersebut. Walaupun kita telah melakukan streaming, tapi saya yakin dah pasti kita dapat bagi wajib. InsyaAllah Ustaz boleh ceritakanlah apa yang tanggungjawab kita yang sudah merasakan bahawa kita punya kesediaan untuk mendapatkan jawab kita sebagai umat Islam. InsyaAllah. Terima kasih kepada moderator yang kasih Al-Fadhil sahabat Ali Pengan. Allah Ta'ala berfirman dalam akhir surah Luqman, Inna Allaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham
wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Maksudnya, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Allah saja yang tahu bilakah berlaku kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, Allah turunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah tahu apa yang berlaku dalam rahim manusia. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, tidak ada siapa pun tahu apa yang dia akan lakukan esok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun tahu di bumi mana dia akan mati. Jadi kita nak sedia kiamat ni, di kiamat ni bila berlaku tiupan sangkakala yang pertama, hancur. Tiupan sangkakala yang kedua, bangkit. Kita ni orang yang mati sebelum berlaku tiupan sangkakala yang pertama. Harap-harapnya, sebab orang yang mati ketika tiupan sangkakala yang pertama, saya sebut tadi, dia tu orang jahat. Kita mati ketika sebelum berlaku tiupan sangkakala yang pertama, kerana kita orang baik, kerana kita orang beriman, amin ya rabbal alamin, kita menghadapi kiamat kecil. Bila kita menghadapi kiamat kecil, kita dimasukkan ke dalam kubur. Nabi sebut, cerita kubur dulu kita. Nabi sebut, bila seorang itu dimasukkan ke dalam kubur, lau naja ahadun min dhammatil qabr la naja Sa'dun ibnu Mu'adh wa laqad tumma dhammatan thumma rukhiyah. Kalaulah ada orang yang masuk kubur dan selamat daripada dihimpit kubur, masuk kubur selamat daripada dihimpit oleh kubur, maka orang yang selamat itu namanya Sa'ad bin Mu'adh. Walaqad tumma dhammatan, sesungguhnya Sa'ad bin Mu'adh juga dihimpit oleh kubur, thumma rukhiya anhu, kemudian kubur baru buka. Mula-mula masuk ke dalam gigi, baru lepas. Maknanya, saya bila baca hadis ni, saya kata, ya Allah, Sa'ad bin Mu'adh ni siapa ni? Cari-cari hadis, Nabi sebut, laqad ihtazza'a arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adh. Sesungguhnya arasy Allah bergetar. Gembiranya malaikat yang pegang arasy tu, sebab roh Sa'ad bin Mu'adh naik. Dah mati kan dah roh? Malaikat seronok sampai bergetar arasy. Seronoknya malaikat. Lepas tu saya tengok lagi, siapa Sa'ad bin Mu'adh? Orang mati syahid. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kuntu mimman hafar li Sa'd bin qabra. Aku adalah salah seorang daripada orang yang gali kubur Sa'd bin Mu'adh. Kullama hafarna hufratan min turab, setiap kali kami gali apa nama tanah tu, syamamna rihal miski, kami dapat cium bau wangi kasturi, hatta tahayna bil lahmi, sehingga siap kami buat yang lahat. Walaupun bau kuburnya wangi, tapi Sa'ad bin Mu'adh tetap kena himpit. Lepas tu baru lepas. Saya tak puas hati lagi. Sakit lah gitu. Sakit lah. Baik-baik pun sakit dulu baru lepas. Bila baca kitab lain lagi, dia kata bumi ni oleh kerana manusia berasal daripada tanah, bumi cukup rindu dengan manusia yang berasal dari tanah. Bila dah masuk dalam tanah, dia macam jejak kasih kan? Dia rasa rindu sangat. Maka orang yang beriman, dia akan dipeluk. Jadi apa nama? Maksud dihimpit itu adalah pelukan kubur, dipeluk. Dia macam seorang budak seorang bayi bila berubah alam rahim, dia duduk dalam rahim mak dia. Bila dia keluar masuk alam dunia, dia nangis. Mak dia buat apa? Mak dia ambil, mak dia pun peluk. Itulah orang beriman. Orang beriman bila dia berubah alam dunia, masuk kubur, dia rasa nak menangis, dia rasa sunyi, maka bumi itu penuh. Lepas dia okey, bumi berlepas. Tapi kalau dia jahat, bumi tak peluk, bumi gerak. Kau ni berasal daripada aku, asal daripada tanah, tapi kau buat jahat atas aku. Kau duk beli nombor ekor atas bumi, aku lah buminya. Betul tak? Kau buat kerja apa nama bubu dan juga teropong dan juga tikar zam-zam badan azam pun atas aku juga. Bila kau masuk dalam aku, jaga kau. Tu yang dia apa nama, dia dihimpit hatta tahtalifa adla'u, sehingga berselisih tulang rusuk. Baik. Dalam kubur juga, sebelum sampai kiamat ni, dalam kubur juga, apa nama orang tak sembahyang,
melihatlah Syuja'ul Aqra, seekor ular yang cukup besar, memukul orang yang tak sembahyang. Yamusuna fil ardi 70 dira'an. Dia ketuk, pum. Dalam hadis Nabi sebut, yamusuna fil ardi, akan masuk ke dalam bumi, tenggelam 70 dira'an, 70 hasta. Dekat keluar. Itu subuh 20 hari 24. Subuh 21 24. Pum. Zoom. Tarik pula. Itulah kerja Syuja'ul Aqra bagi orang yang tak sembahyang. Jadi kita baca kengerian berada dalam kubur ni, jadi kita rasa takut. Habis macam mana nak apa nama? Nak senang. Nak senang persediaan dalam kubur. Ustaz apa nama? Ustaz lupa nama kau. Ustaz Anwar. Memang nak kiamat. Ustaz Anwar. Aduh. Ustaz Anwar sebut tadi, antara dia baca Quran. Baca Quran, insya-Allah Quran datang. Jadi persediaan kita untuk diri kita bukan setakat kita baca, kita satu lagi kewajipan kita bagi tahu. Kita bagi tahu. Ini update status sampai update semua. Hari ini makan nasi dan telur dadar. Tu dia buat apa? Kalau dia cakap tidak ada seorang pun yang masuk kubur kecuali kubur hikmah dia. Ini update status, tulis status. Ingat, saya baca sakit hati. Cuba tengok status tadi. Saya tulis menurut apa lah. Kita, apa yang kita tulis ni akan ditanya oleh Allah. Ni saya kena sebut cerita ni. Suka sangat Facebook ni. Saya kena sebut sebab itu adalah medan dakwah. Orang boleh dakwah melalui Facebook, melalui apa-apa lah. Nak cakap pun tak berhenti. Kawan-kawan kita kena bagi tahu dia, kita ni kiamat kecil tak tahu bila nak berlaku. Kau ada sedia ke belum? Seorang yang rajin baca Quran. Orang yang rajin baca Quran, dia mati ketika baca ayat. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Oleh kerana dia mulia sangat, baca Quran banyak, Allah muliakan dia. Macam mana muliakan dia? Allah pilih dia untuk mati ketika baca Quran. Mulianya. Jadi ayat mana? Ayat surah Yasin. Bunyinya inni idzal lafi dhalalin mubin. Maksudnya sesungguhnya aku berada dalam kesesatan yang nyata. Dia baik, baca Quran rajin, soleh lagi. Bila soleh baca Quran rajin ni, tiba-tiba bila mati, baca Quran waktu mati ketika baca Quran tu cantik. Tetapi kenapa ayat tu? Patut ayat syurga ke, ayat bidadari ke kan? Tapi ayat tu, aku orang sesat. Menyebabkan orang hidup dia kan, ni mati baik ke mati jahat? Mati baik ke mati jahat? Sebab mati depan aku orang sesat. Menyebabkan ustaz-ustaz yang hidup lagi, dia kata apa heran, ni mati baik mati jahat aku tak tahu ni. Nak kata mati baik, dia berhenti depan aku orang sesat. Nak kata mati jahat, mati baca Quran. Semaya ajarlah ustaz-ustaz ni, semaya ajar minta ya Allah. Salah seorang daripada ustaz ini mimpi jumpa dengan lelaki. Cakap awal ini bukan hadis Nabi yang semua. Jadi mimpi-mimpi ni, yang ini cerita saja. Bukan hadis Nabi sahih ke maudhu' ke. Cakap awal-awal kau tulis dalam Facebook pula. Baik. Jadi mimpi ni, bila mimpi ni berbual, yang hidup dan yang mati macam mana dalam kubur? Allah seronoknya dia kata baca Quran banyak, dah bahagia. Jadi kau mati baik lah. Yalah aku mati baik, tak mati baca Quran. Tapi kenapa ayat inni idzal lafi dhalalin mubin? Kau tak faham kata orang mati. Cerita ni gini, bila aku mati, kau mati. Kadang kau kafankan aku semua, lepas tu kau letak aku dalam kubur. Bila letak aku dalam kubur datang, bukan lagi tanya aku, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Man rabbuka. Aku pun jawab dengan ayat yang aku berhenti kat kubur. Ayat berhenti, inni idzal lafi dhalalin mubin. Aku sambung. Okey, apa sambungan ni? Baru Rizki tanya, tak ada jawab. Bukan lagi. Apa semuanya? Cerita. Inni
lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum. Maksudnya apa? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Inni amantu bi rabbikum fasma'u. Aku beriman dengan Tuhan kamu. Wahai mikanan, fasma'u, dengar yang aku cakap tu. Qila dukhulil jannah, sudah dikatakan kepada lagi, masuklah kamu ke dalam syurga. Qala ya laita qaumi ya'lamun, alangkah baiknya kalaulah kaum aku tahu. Bima ghafara li rabbi, Allah telah ampunkan dosaku. Wa ja'alani minal mukramin, dan Allah jadikan aku orang yang mulia. Tengok, dia boleh jawab soalan dengan ayat Quran. Jadi cerita-cerita macam ni kita kena rendahkan kepada sahabat-sahabat. Ramai sahabat-sahabat kita yang berada dalam kelalaian, betul? Jadi kita kena berusaha. PMI ni dia ada apa, expo dakwah ni, expo tu, expo ni kan. Kerja dakwah ni kena buat. Expo penerbitan tu terbit banyak-banyak. Kena buat kerja dakwah. Semua kena berperanan. Jangan kata kerja ni kerja ustaz je lah, kerja ni apa nama, fakulti pendidikan Islam je. Saya engineering kerja saya ketuk besi je lah. Tak, semua kena. Jadi kerja kami sebagai penceramah, telefon, tolong ustaz, tak ada penceramah ni, aku datang. Penat, panggil kawan. Itu yang mampu saya buat. Jangan tuan-tuan mampu jadi moderator. Usaha. Walaupun kena benci, okey, on je. Tahan. Yang penting kerja untuk agama Allah. Pak dia tak nak jadi moderator lepas ni. Kerja untuk agama Allah. Saya tak tahu nak cakap apa. Semua kena kerja. Kalau kita tengok orang main bola, Mas'ud Ozil, nama dia Mas'ud Ozil, dia orang Islam. Dia mazhab lain, seluar pendek tak apa. Dia bukan mazhab Syafi'i. Main bola pakai seluar pendek, mazhab Syafi'i haram. Mazhab lain tak apa. Mas'ud Ozil tu bukan mazhab Syafi'i. So dia main bola. Peringkat mana? Peringkat dunia. Real Madrid, lepas tu Arsenal. Kerana dia orang agama, dia nak dakwah. Sebelum main bola sepak, dia doa. Orang tunjuk doa dia tu. Aku doa, tak ada siapa nak ambil masuk diri tau. Tapi sebab dia masuk Ozil, kerja dia buat kerja macam tu. Waktu orang azan, dia berhenti. Orang berhenti semua kan, azan. Waktu perlawanan persahabatan Real Madrid dengan apa tak lupa di negara Arab, orang azan berhenti kejap. Lepas berhenti dia baca doa, Allahumma rabbah hadhihi da'wah qiyamah. Dia baca. Waktu dia baca tu, satu dunia tunggu. Satu dunia tengok. Apa nama? Zoom kat dia. Aku baca rajin saja, tak ada satu pun. Nabi sebut ni, khiyarukum, kalau kau hebat fil jahiliyah, waktu jahiliyah, khiyarukum, kau juga akan jadi hebat fil Islam, dalam Islam, idza faqahu, kalau kau tahu, kalau kau pandai. Wardina waktu dia jahiliyah tu, orang dah kenal dia. Bila dia berhijrah, dia dapat dakwah orang untuk pakai tudung dengan nama tudung Wardina. Sebab dia Wardina. Kalau Ustaz Anwar buat tudung, Anwar Hussein, tobat tak laku. Tapi sebab dia Wardina, laku. Sebab tu kita kena dekati artis-artis ni. Kena dekati sebab kita tahu dia tu ada aura lain. Saya cukup tak setuju orang hentak Wardina sebab Wardina tegur Ustaz Don. Orang hentak Wardina tu, orang tak cerdik. Ini aset dakwah besar untuk agama. Betul? Hentam dia, mau tak ada. Orang waktu Syam Kami Kasih cakap, apa nama dulu? Syam cakap tu, saya tak setuju Syam cakap, tapi saya tak hentam Syam tu. Orang hentam dia tu. Itu satu aset besar untuk agama. Tak pandai nak menilai aset besar. Memang dia salah sebab dia manusia. Tapi ingat, baik dia tu banyak. Tegur baik-baik. Betul tak? Jadi semua kena berperanan. Saya harap akan lahir engineer hebat. Engineer hebat yang akan mampu agama Allah. Dia boleh dia boleh keluarkan minyak apa nama di mana-mana, di Kelantan keluarkan minyak, lepas tu dapat royalty, lepas tu harga minyak turun. Itu kerja untuk Islam tau. Dia ingat kerja Islam, jadi Pak Imam ke? Itu juga
kerja Islam. Boleh faham? Semua jangan ingat ustaz-ustaz je. Nak lagi? Banyak lagi ni nak bagi tahu satu-satu. Artis dah cakap dah. Pemain bola dah cakap dah. Minyak pun dah cakap dah. Apa lagi? Facebook dah cakap dah. Apa lagi? Tukang masak. Restoran Al-Jabatan. Nasi Arab dia perkenalkan ada makrufah je, ada mandi je. Dia perkenalkan sebagai seorang usahawan Islam. Nasi Arab, makan kau. Kalau makan nasi mandi, malam ni juga mandi dia. Nak cerita orang masak, gaya tu. Semua berperanan untuk bantu agama Allah. Boleh faham? Boleh. Okey, wallahu a'lam. Alhamdulillah, satu penjelasan yang cukup lebar, berbagai banyak benda-benda yang tersirat, insyaAllah. Apa yang kita dapat kutip daripada Ustaz Rizki, itu tanggungjawab. Kita ada common sense. Kita sebagai umat Islam, bukan sekadar kita melakukan rukun Islam tersebut, tapi kita ada tanggungjawab terhadap sahabat-sahabat kita ataupun orang di luar sana yang di mana mereka jauh, masih jauh lagi daripada Islam. InsyaAllah. InsyaAllah, terus ini ada satu soalan last untuk sesi kedua ni. Baik, seperti yang diterangkan oleh Ustaz Rizki tadi, pelbagai benda media yang berada di dalam dunia ini merupakan satu aset bagi dakwah Islam ataupun bagi diri kita sebagai satu medium untuk kita mencapai akhirat ataupun syurga itu sendiri. Dan kalau kita tengok dalam silibus sekolah ada dikatakan dunia ini sebagai jambatan untuk ke akhirat. Jadi soalan ni kepada Ustaz Anwar, selepas terjadinya kiamat, maka beberapa kejadian akan berlaku. Jadi insyaAllah kita Ustaz berterangkan mengenai kehidupan selepas hari kiamat. InsyaAllah. Fadhal syukur. Terima kasih sekali lagi kepada Al-Fatih, moderator kita pada malam ini. Sebelum saya nak menjawab soalan yang ditanya oleh moderator pada hari ini, jadi sebenarnya saya ni ada zukuria Ustaz Ghazali, Ustaz Rizki dan saya Ustaz Anwar. Jadi saya telah kita telah buat ringkasan nama tersebut Waliki. Wali maknanya Anwar, Li Ghazali, Qi maknanya Ustaz Rizki. Jadi kalau adik-adik semua nak tengok dalam YouTube, bolehlah buka dalam Waliki. Jadi saya rasakan tertambat saya dengan program yang meriah sekali. Jadi saya bercakap juga kalau ini menjemput kami secara percuma ya, tak payah bagi makan apa tak apalah. Saya seronok bila mana datang kita bincang ilmu. Sebab saya percaya yang datang ini yang ada yang belajar agama atau engineer dan sebagainya. Saya suka pemuda-pemuda kita yang faham agama, yang cinta kepada Allah. Wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Pemuda-pemuda yang lahirnya sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pimpinan kita pada malam ini, pelajar-pelajar kita kalau nak menjemput kami sekali cukup kontak Ustaz Rizki, insya-Allah kita akan bawa seorang pemuda Ustaz Ghazali ini di antara pemuda, dan kebetulan kami ini umurnya sebaya. Ustaz Rizki umurnya 38, Ustaz Ghazali umur 38, saya 38 juga. Jadi kami ni sama-sama sini. Dan kalau saya jemput dia, Ustaz Ghazali ini dia membina sebuah tahfiz yang besar kan. Di antara sekolah yang terbaik di kalian, dia memang dia punya masuk TV, radio setiap hari. Boleh kita jemput saya sekali untuk kita buat salah satu lesson agama seperti mana. Baik, berhubung apa yang disoal oleh Al-Fatih tadi, Ustaz apa tadi? Dengan berita apa ni tentang soalan tadi, apakah peristiwa-peristiwa kehidupan kita selepas di mana di akhirat nanti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila mana kita bangkit di hadapan Allah atau bangkit daripada kubur ini, suasananya sudah berlain. Sebab suasana dunia adalah merupakan ujian bagi manusia. Adapun sebab pada akhirat, suasana akhirat tersebut
amat berbeza, kerana akhirat ini juga dinamakan Yaumul Jaza, yakni hari pembalasan. Maka setiap daripada kita ini akan menerima balasan daripada Allah. Beruntung tak beruntung kita berdasarkan amalan yang kita kerjakan pada dunia. Manusia bila mana dibangkit di akhirat kelak, semuanya kita fakir belaka. Semuanya kita ini fuqara belaka. Semuanya kita miskin belaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada walaupun solat benar menutup aurat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah, dihimpunkan manusia pada hari kiamat kelak, kama waladatuhum ummahatuhum, sebagaimana mereka itu dilahirkan oleh mak-mak mereka, hufatan urata, dalam keadaan tidak berkasut, dalam keadaan telanjang belaka. Telanjang belaka kita. Bayangkan bagaimana kita sekian, bagaimana fakirnya kita yang ada harta berpuluh bilion, banyak harta di dunia ni, bila mana bangkit semuanya telanjang belaka dan tidak ada kasih lagi. Ya Allah, bayangkan bagaimana dahsyatnya. Walaupun dia ni Pakistan yang jual kapek ataupun pakaian, tak ada juga suara. Berkata Aisyah, ya Rasulullah, ar-rijal wal nisa, ya Rasulullah, lelaki perempuan sama-sama. Kata Rasulullah, maaf, ya. Katanya Aisyah, wa sawatah, anak kemanunya pada hari tersebut, yang suruh ba'duhum ila ba', melihat setengah kepada setengah yang lain. Ya Allah, tertasbih. Begini soalan Aisyah, malunya di akhirat kelak. Sekarang ni orang dah berdakwah lagi. Betul tak? Dah berdakwah lagi, tak malu-malu tengok orang. Perempuan ni Allah Ta'ala ciptakan dia sebagai seni. Seni semua seni. Muka dia seni. Ya, sebelum nak keluar tak ada ganti seni. Sudah. Seni. Dia berjalan seni. Jadi kesenian ini hanya seorang saja dapat tengok kesenian. Siapa dia? Suami dia. Suami dia. Jadi maknanya di akhirat kelak kita dalam keadaan miskin. Aisyah mengatakan, wa sawatah, alakah malunya ya Rasulullah pada masa itu, yang zuru ba'dum ilal ba', setengah mereka melihat setengah mereka. Lalu Rasulullah SAW tepuk bahu Aisyah, wahai Aisyah, hari tersebut hari dahsyat, hari yang tak mampu lagi manusia melihat aurat orang lain. Masya Allah, tertasbih. Inilah keadaan dahsyatnya hari kiamat kelak. Jadi bila mana kita berada di akhirat kelak, tak salah perasaan kita nak tengok orang lain, nak tengok orang lain, tak ada. Nak tengok cerita, ya dia cerita, ada cerita. Ya, nak ke cerita ni? Rosita Cik Wan, saya bagi pula makna dia. Rosita Cik Wan, kenal? Temu pula dengan siapa dia? Anwar Zain. Ya Allah, Anwar Zain dekat sini. Nak kenal dah sini, nak pergi sekolah, tak ada. Pada masa itu dahsyatnya manusia yang sudah sama, semua nak tengok langit-langit. Tak ada keluar nak tengok orang bersalti. Tak ada dah. Walaupun sekarang kita katakan dia dengan warna dia semua sekali, kita jumpa dia kata, Ustaz Rifki, ya Allah, Ustaz Anwar ada juga. Tak ada. Sebab apa? Hari yang dahsyat, hari yang manusia minta menunggu natijah daripada Allah. Ulama mengatakan, berapa tahunkah berada daripada masa ini suasana kiamat itu tak boleh nak bayangkan. Setengah mengatakan 40 tahun berada, dan Allah Subhanahu wa taala tidak hukum antara mereka. Maknanya Allah Ta'ala jumpa manusia selama 40 tahun, 40 tahun apa ni? 40 tahun akhirat. 40 tahun akhirat tersebut.
Kita kalau kita berpuasa 40 jam agak macam mana? Saya rasa masuk kubur kita. Sebab tak tahan dengan lapar. Ya? Ini bayangkan berada di pada masa ais titik pun tidak ada. Ais titik pun tidak ada. Saya nak minum lah sebab air. Aduh, saya. Dan makanan pun tidak ada. Bagaimana keadaan kita pada masa itu? Ya Allah, Allah Ta'ala sahaja yang tahu betas kita. Dan keadaan pada masa itu wajah-wajah manusia bangkit, pelbagai wajah. Antara yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka itu wajahnya berseri-seri, wajahnya ada nur, ada cahaya, wajahnya ada anwar di wajahnya. Saya tengok muslimat-muslimat ada anwar semua, ada cahaya. Begitu juga dengan muslimin ataupun tuan-tuan sekalian, ada cahaya-cahaya. Ya. Jadi di antara bagaimana mendapat cahaya tersebut, Nabi SAW bersabda, barang siapa berwuduk, hendaklah dia panjangkan hurrahnya tempat wuduk. Sebab di akhirat kelak boleh cang orang yang semayang, boleh cang orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ialah melalui cara kita ataupun anggota wuduk tersebut. Maka oleh kerana itulah kita ni bayangkan, dia di akhirat kelak dalam keadaan muka manusia dalam keadaan hitam yang amat sangat. Ya Allah, bagaimana kita nak hadapan? Macam mana kita nak hadapan? Anak-anak lagi, isteri kita bagi gelang Mami Jarum, lagi juga. Ya, isteri kita bersemak Nelofa contoh. Kita bagi masjid band, lagi puas. Sebab pun tidak siapa yang menyelamatkan kita pada hari tersebut. Semuanya manusia gerumlah Tuhan kita kelapa. Saya boleh bayangkan apa yang disebut oleh Aisyah tadi, ya, wasau atas malunya. Malu ni bila mana kita berada di dunia. Di akhirat kelak nak menerima keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, manusia tak sempat nak derhaka, tak sempat nak melihat maksiat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai contoh kita katakan, orang perempuan bila mana nak bersalin, ya, orang perempuan tak ada orang Allah tak ada jadikan dia ni malu, betul tak? Malu perempuan, malu. Saya tu tak jawab dosa, ya, malu tak malu. Tak boleh nak juga. Jadi kalau perempuan ni contohnya nak bersalin, itu bersalin di wad, ya, di wad, bersalin di wad lah. Sekarang ni tak letakkan di federasi nak lah, kan? Nak bersalin. Jadi saya nak sebut bagaimana malu ni tidak ada. Orang perempuan nak bersalin tu saya sakit sikit. Ya, saya biasa dah 3 kali dah masuk hospital. Isteri saya bersalin, isteri pertama saya. Ya kan, kalau ada sekiru. Jadi masa nak bersalin, Masya Allah, saya cakap betul-betul. Saya kata doktor mesti doktor mesti perempuan ataupun isteri saya. Jadi kadang-kadang setengah orang yang Cina dia mungkin dia tak ada perasaan sebab sakit sangat. Doktor mari, dia tak pasal dia. Jadi maknanya itu suasana sakit dan tidak ada perasaan lagi. Bayangkan suasana nak menerima keputusan syurga ataupun neraka. Allah Ta'ala biarkan manusia berkata muqatil bi Sulaiman, setengah daripadanya Allah Ta'ala biarkan 100 tahun dalam keadaan 50 minit lagi. 5 minit lagi dalam keadaan kita ni berpeluh sampai kepada lubang itu. Setengah daripadanya dibiarkan kelaparan begitu saja. Bayangkan kita sekalian bagaimana keadaan suasana di akhirat kelak. Jadi oleh kerana itulah, ya,
bersediakah kita untuk berhadapan dengan kiamat. Dan kiamat ini sebagai disebut ada kiamat besar dan ada kiamat kecil. Kiamat besar iaitu berlakunya kiamat besar hancur buah hati dunia ini, dan kiamat kecil kata ulama di antaranya mati. Allah Ta'ala sebut iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mendatangnya ajal sampai maut saudara tersebut, tak boleh nak percepatkan dan tak boleh nak lewatkan. Bila pada sampainya, itulah berlakunya kiamat seseorang. Bila saya tengoklah seorang pemuda yang baru saja nak masuk universiti dah mati. Sebelum daripada lepas pada universiti, lepas cover dah nak kerja, mati. Sebagaimana Ustaz bicara, anak murid dia dah ramai mati, sahabat-sahabat saya dah ramai dah mati. Itulah kiamat bagi kita. Jangan kita merasakan kiamat ini berlaku 10 tahun akan datang dia menyebabkan kita semua. Tapi kita ingatlah kematian itulah kiamat bagi kita. Jadi kerana itulah saya mengajak saya yang banyak melakukan maksiat ini, tuan-tuan sekalian, untuk sama-sama kita beramal soleh dan kita perbanyakkan amalan ini untuk kita berjumpa Tuhan kita. Inna lillahi, sesungguhnya kita asalnya daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Sekali lagi kepada ini, terima kasih. Allah. Alhamdulillah, itu bacaan lepas tadi. Itu bacaan lepas tadi. Orang yang kita keadaan dari kata-kata. Dimana pada waktu itu, kalau kita tengok sekarang, kita punya perasaan malu. Tapi yang berlaku yang kadang-kadang sakit atau kita tak sedar diri, malu itu diketepikan. Dan kita bayangkan di mana yang kira-kira. Pada waktu itu, kita hanya menunggu hukuman dari Allah SWT. Jadi insyaAllah kita sesi kedua kita, dan kita ada 2 sesi lagi. Tapi disebabkan kesulitan masa, kita akan gabungkan sekali. Dan insyaAllah sekarang, sesi sekarang kita akan buka peluang kepada mahasiswa dan mahasiswa sekalian untuk bertanyalah kepada ahli panel kita yang itu sukar sekali untuk ditemui. Kalau buka TV3 tu silakan dia nampak. Kadang-kadang kita live dan kita secara langsung kita jumpa dan bertanya sendiri kepada ustaz-ustaz harapan. Dan insyaAllah boleh siapa yang berkeinginan untuk bertanya, insyaAllah. Okay, soalan insyaAllah. Assalamualaikum. Anak Fadil Yahya. Anak yang tanya soalan kepada Fadil Ustaz Kristina. Tadi Ustaz Anwar cakap Dajjal itu kalau dibandingkan Dajjal dengan Ustaz Anwar lebih handsome kan? Saya tanya Ustaz Riki lah, kalau Dajjal itu buruk mukanya, macam mana orang boleh ikut orang yang buruk mukanya? Dan ada juga saya mendengar bahawa Dajjal ni sebelum tu dia handsome. Lepas tu satu lagi saya ada dengar tentang tentera Dajjal yang dinamakan sebagai kafir gigit. Masa tu saya cuba search internet tapi line 4G slow. InsyaAllah ada soalan mana mungkin pas mungkin guru dikit-dikit ulangan lagi. Assalamualaikum.
Saya Syah. Soalan ini ditujukan kepada sesiapa mengenai dengan rentetan daripada cerita Dajjal tadi. Soalan saya adalah, adakah Dajjal itu boleh kita lihat dengan satu mata saja? Kita boleh kenal dia. Dan kalau kita boleh kenal dia secara logiknya, kita tahu, oh ni Dajjal, so kita tak nak ikut dia. So soalan saya, adakah kita memang boleh kenal Dajjal tersebut? Ataupun Dajjal adalah dari segi kita, macam sekarang fitnah yang kita, segala cerita yang berlaku sekarang ni semua sama-sama. Kita tak boleh nak tentukan sama ada benda ni betul ke tak betul. So Dajjal tu sebenarnya macam mana? Boleh tak sama-sama boleh buat? Terima kasih. Selalu saya mungkin kita buka untuk dua orang lagi. Jadi siapa nak berani untuk insyaAllah. Kalau tak ada siapa tanya, kita boleh jawab soalan tersebut dan kita akan terus promosi kepada Ustaz. Ada soalan? Baik. Baik, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akif bin Zaman. Saya ingin juga sampaikan kepada mana tanya. Saya ingin tanyakan berkenaan tentang apa peristiwa, saya dengar peristiwa tentang umat Islam, orang Kristian dan Yahudi pada bila tibanya hari kiamat itu. Saya dengar yang bila Nabi Isa turun ke bumi, orang Kristian akan bertukar agama kepada agama Islam bila Nabi Isa memberitahu yang Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. So saya nak dapatkan penjelasan daripada peneliti panel untuk ceritakan kisah dengan lebih detail lah. Itu Terima kasih. InsyaAllah mungkin soal last question. Last. Boleh tanya, ada mungkin boleh ke tengah, ada mat tengah sana. Boleh ke? Assalamualaikum. Saya nak tanya berkenaan tentang Nabi Nabi itu kan manusia itu akan bangkit dalam 12 golongan. Itu pertama, jadi saya kurang jelas pasal 12 golongan itu. Second, nak tanya, dikatakan juga manusia akan bangkit di hari kiamat itu akan bangkit dalam berbagai rupa. Ada yang rupa seperti jinsi dan sebagainya. Jadi golongan apakah yang menyebabkan bangkit dan dalam itu? Terima kasih. Baik. Kalau tidak, mungkin soal last question daripada mahasiswa sekalian. Jadi kita masuk soalan terakhir. InsyaAllah kita akan soalan ini akan dijawab oleh Ustaz. Ustaz Abang terlebih dahulu dan diikuti oleh Ustaz Rifki, dan selepas jawab Ustaz akan terus beri kesimpulan ataupun conclusion daripada program di sini. InsyaAllah dah lebih 10 minit boleh. Oh, mari. Okay, mari. Terima kasih kepada pendoa-pendoa yang saya rasakan bagus soalan tersebut. Ya. Saya jawab satu soalan saja kerana dia tanya depan saya rasakan saya berhak jawab sana lah. Ya. Baik, katanya
kita kena Dajjal, kenapa kita ikut dia? Ya. Dan saya sebut sebagai jawapannya, setiap orang beriman mengenali Dajjal tersebut. Dan saya katakan bahawasanya Dajjal ini merupakan fitnah yang cukup besar. Sehingga kan saya sebut tadi, tidak diutuskan seorang Nabi kecuali Nabi tersebut memberi peringatan kepada kaumnya, nak menunjukkan bagaimana dahsyatnya Dajjal. Kemudian waktu timbulnya Dajjal, sebelum 3 tahun kelahiran Dajjal, timbulnya Dajjal ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan 1%, 3%. Kemudian disekat tahun ketiga Allah Taala sekat hujan tersebut. Bagaimana? Pokok-pokok semuanya mati, binatang-binatang semuanya mati, semuanya kering kontan sekali. Mungkin elektrik kemungkinan pada masa itu tidak ada. Bayangkan hari ini kita kalau tidak ada aircon, kita rasa payah. Malam kita ada aircon kan? Naik kereta aircon, tidur lagi ni aircon, isteri pun aircon. Jadi saya sebutnya, pada masa itu kita dah biasa dengan kemewahan. Kemudian bila mana datangnya kesusahan, biasanya manusia datang kesusahan. Sebab itulah katanya Syekh Ahmad, pemimpin Hamas tersebut, mengatakan bahawasanya, Ahmad Yasin mengatakan bahawasanya kita kena mula belajar daripada sekarang kesusahan. Dalam keadaan kita tidak ada duit, dalam keadaan kita kurang makanan, sebab itulah tujuannya. Sebab Dajjal fitnah yang cukup besar. Bila mana datang sahaja Dajjal, boleh dikatakan yang ramai pengikut-pengikutnya pertama sekali Yahudi, yang kedua manusia yang ada sifat munafik. Kalau Dajjal ini bila mana datang ke Mekah Madinah tak boleh masuk, yang akan keluar itu dia golongan orang munafik. Dan begitulah tuan sekalian, Dajjal ini memang kita kenal dia, orang beriman kenal dia, tercatat di atasnya kafir, matanya buta, tapi oleh kerana tak tahan dengan kelaparan, tak tahan dengan kepanasan, tak tahan dengan segala-galanya, maka orang ini mudah mengikut Dajjal. Dajjal ini boleh bawa syurga, dia boleh bawa syurga, dia boleh nampak itu api, ini syurga. Mana dalam keadaan kita nafas, orang yang tidak ada iman dia akan ikut Dajjal. Walaupun Dajjal tu lebih teruk daripada Sa'ifki. Ya, sebab mukanya Sa'ifki lebih handsome jauh. Jadi saya sebut kita kena doa banyak-banyak. Wa'audzubika min fitnatil Dajjal. Aku memohon pada Engkau wahai Tuhan perlindungan daripada fitnah Dajjal. Inilah dia sebagai itu saja. Ketika soalan ketika soalan dijawab, kita borong pada soalan itu saja. Yang pertama berkenaan dengan Dajjal, kalau kita perhati Nabi SAW baginda baca doa minta jauh daripada Dajjal zaman dulu. Selepas daripada solat fil alamina innaka hamidun majid, antara doa yang kena kita baca, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Baik, kenapa dia panggil al-masih ad-dajjal? Kerana al-masih maksudnya sapu, padang. Al-masih itu padang. Nabi Isa juga dipanggil al-masih, sebab Nabi Isa juga sifat dia memadam. Apa dia? Hidayat, benda baik, iman apa semua ni, datang Dajjal, dia masih dipadamkan kebenaran. Okey, timbul kejahatan. Maka Nabi Isa pula datang, dia padam pula kejahatan, iaitu bila turunnya Nabi Isa, kejahatan yang dibuat oleh Dajjal. Maka Nabi Isa dipanggil Al-Masih, Dajjal pun dipanggil Al-Masih. Bezanya Dajjal padam kebenaran, Nabi Isa AS padamkan kejahatan.
Baik. Yang saya dah sebut sini, Masih maksud dia padamkan kebaikan. Dajjal maksud dia maksud bahasa, lughatan dari segi bahasa. Maksud Dajjal lughatan maksud dia menyembunyikan kebenaran, mengkampus kebenaran. Baik. Jadi sebab tu Nabi suruh kita minta jauh daripada Dajjal. Jauh daripada Dajjal sejak daripada zaman sahabat dulu. Kita tahu dah Dajjal ni dia bangkit akhir zaman. Tapi Nabi suruh kita doa, minta jauh daripada Dajjal. Sahabat pun Nabi suruh, tabi'in pun Nabi suruh. Sebab apa? Sebab Dajjal yang mata putih, Dajjal yang mata putih ni dia bangkit akhir zaman. Tapi sebelum tu ada juga Dajjal yang mata putih. Apa sifat? Sifat Dajjal ni, mana-mana orang yang bersifat ajak kepada kejahatan, ajak kepada kesesatan, itu juga Dajjal. Sebab tu Nabi sebut akhir zaman tu akan ada Dajjalun, Kadzabun, golongan-golongan Dajjal yang penipu-penipu, yad'una annahum anbiya atau kama qala, mereka mendakwa mereka tu Nabi. Tak ada Nabi akhir zaman, hanya Muhammad SAW Nabi akhir zaman, tak ada Nabi lepas ni. Tapi dia mengaku dia Nabi. Nabi istilahkan orang yang mengaku dia Nabi itu sebagai Dajjal. Rasul Melayu Dajjal. Moga Allah Ta'ala hidayahkan dia, amin ya rabbal alamin. Orang yang bawa kepada kesesatan, Dajjal. Bahkan dalam ilmu hadis, orang yang meriwayatkan hadis-hadis palsu dipanggil Dajjal. Buka kitab ilmu jarah ta'dil, orang jahat sebab dia hadis riwayat hadis palsu dipanggil Dajjal. Jadi maknanya Dajjal ni ada dua bentuk. Satu Dajjal mata putih, satu lagi Dajjal mata putih. Topless concert Dajjal. Future Asia concert Dajjal. Ajak orang banyak Dajjal, semua Dajjal. Jadi sekarang Dajjal orang putih sejak zaman Nabi dulu dia ada. Yang tak ada lagi Dajjal mata putih. Boleh faham? Maknanya awak dah sudah dapat memahami apa nama bahasa saya tu, putih orang putih tu okey dulu. Dan disebut dalam hadis Nabi, Dajjal ni dia kata maktubun, sudah tertulis kafir, tulis dia kafir, tapi orang ikut juga. Dah tulis dah kafir, orang ikut juga. Logiknya tak ikutlah dah tulis dah kafir. Betul tak? Logiknya. Tapi manusia bila berada dalam kesempitan, tajam bawa tunjuk ambil, ni emas, jadi emas. Bila berada dalam kesempitan, dia sanggup tinggal agama. Betul tak? Yang ni lah Nabi pesan sangat, ta'awwadu min fitnatil Dajjal. Sebab tu kita kena sembahyang kita ni jangan berhenti setakat fil alamin innaka hamidul majid. Kita kena berhenti sampai Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, sampai min fitnatil Dajjal. Seorang ulama nama Qaus, bila anak dia solat, bila anak solat tak baca fil alamin innaka hamidul majid, tak baca Allahumma inni a'udzubika min masihid Dajjal, tak baca. Dia suruh bangun solat semula. Ini penting. Dia suruh bangun, kau solat semula. Sebab kau bukan kerana kau tak takbir, bukan kerana kau tak baca Fatihah, bukan kerana kau tak baca akhir, tapi kerana kau tak baca doa mohon perlindungan daripada Dajjal. Sebab Dajjal bukan setakat akhir zaman saja, bahkan dia ada berzaman-zaman. Jawatan, kuasa, penajaan, apa-apa bentuk maksiat, itu semua Dajjal. Boleh faham kan? Jadi sekarang secara logiknya dia kata patut tak ikutlah. Sebab tu Nabi pesan, pertama amalan, yang kedua amalan yang kedua yang perlu kita amal ialah baca surah Al-Kahfi. Nabi pesan, Nabi kata siapa yang baca surah Al-Kahfi 10 ayat awal dan 10 ayat akhir, dia akan pasti selamat daripada Dajjal. Tak kira Dajjal mata putih ke Dajjal mata dua putih. Betul? Faham? Jadi sekarang kalau orang kata ustaz, kalau gitu Yahudi itu Dajjal, yang jahat-jahatnya Dajjal. Itu Dajjal mati putih. Ustaz, yang ajak orang pada jahat itu Dajjal. Betul Dajjal. Orang yang sembah hadis palsu Dajjal. Sebab itu saya cukup. Saya bila orang belajar hadis, orang yang sembah hadis palsu ini Dajjal.
Maka golongan-golongan yang belajar hadis ni, dia tulis pada Ustaz kau, Dajjal. Dia tulis Dajjal pada Ustaz kau. Saya marah. Saya kata, jangan cakap itu ke orang. Dia jawab, bukankah dalam ilmu jarah wa ta'dil Dajjal itu merujuk kepada orang yang menyebarkan hadis palsu? Begini. Saya kata, betul, sekiranya masyarakat semua faham ilmu hadis, kau boleh cakap macam tu. Dan satu lagi, kalau kau nak cakap orang tu macam tu, kau kena faham ada kriteria yang perlu ada pada diri kau. Nabi dalam kitab Jarh tak disebut, nak kata kat orang ni Dajjal dalam ilmu hadis, dia tu alim hadis dulu. Dia sendiri tu alim hadis dulu. Dia tahu mana hadis ni, baru dia boleh hukumkan orang. Yang ni Dajjal sebab sebar hadis palsu. Maknanya istilah Dajjal juga diberi kepada penyebar hadis palsu. Maknanya Dajjal ni bukan manusia seperti dia. Penyebar hadis palsu pun Dajjal. Tapi jangan highlightkan nama ni kepada orang tertentu. Saya cukup marah bila dia highlightkan nama Ustaz Doh tu, dia kata Dajjal kerana sebar hadis palsu. Dia dah ilmu jarh tadi betul, tapi kau siapa? Kau sendiri baru tahu satu dua hadis, bukan alim sangat. Kau tu bukan ahlul hadis, kau tu ahlul hadas. Kerja bentuk tu pun dah hukum orang tu. Betul tak? Betul tak? Jadi saya nak cerita, dalam ilmu jarh wa ta'dil, ilmu hadis, ada istilah Dajjal kepada penyebar dan pencipta hadis palsu, walaupun orang tu orang. Boleh faham tak? Jadi Dajjal ni secara mudahnya bukan yang mata satu, yang mata dua pun Dajjal juga. Tapi saya harap tuan-puan jangan menghukum, mengajak orang. Program ni, program konsert, kau Dajjal. Itu bukan kerja kita hukum, kerja kita dakwah. Kita cakap kat dia, ajak orang berjahat ni susah. Setiap orang mak kata ciri-ciri Dajjal, maka tolonglah berhenti, jangan buat macam tu. Itu tak apa. Jadi Dajjal. Biar golongan Imam Mahdi pula dah. Kita jadi hukum orang. Faham soalan tu jelas? Baik. Yang pertama. Yang kedua, okey, yang ni panjang kisah ni. Dia kena panggil ceramah lain. Yang ni nak tahu semua peristiwa akhir zaman tu. Maknanya nak hidup lama lah tu. Baik. Nabi Isa AS turun. Ini hadis panjang. Lepas dia bunuh Dajjal, kemudian dia himpun ramai-ramai. Yanzilu Isa AS fi waqti iqamatis salat. Waktu tu orang qamat sembahyang. Maka dia pun sembahyang belakang. Dia pun sembahyang belakang orang Islam. Thumma yaqulu Dajjal. Lepas Nabi Isa turun, duduk sama-sama sembahyang. Lepas sembahyang tu, Nabi Isa pergi kat Dajjal dan Nabi Isa bunuh Dajjal. Baik. Jadi cerita Nabi Isa AS ni macam mana? Yukas ada juga dalam hadis Nabi, thumma yukassirus salib wa yaqtulul khanazir. Antara apa yang oleh Nabi Isa ialah Nabi Isa akan bunuh khinzir. Dan Nabi Isa juga akan bunuh, akan pecahkan, patahkan salib-salib. Waktu tu kembali aman. Waktu tu kembali aman. Maknanya Imam Mahdi betulkan kesesatan dunia, turun Dajjal, sesatkan, turun Nabi Isa, Masih, bereskan kesesatan. Kemudian lepas tu lah berlaku keluar pula Ya'juj Ma'juj, keluar pula cerita Ya'juj Ma'juj, panjang pula situ. Jadi adakah orang Islam, orang Yahudi, orang Kristian kembali seolah-olahnya kembali bersatu bawah pimpinan Nabi Isa AS? Okey, soalan itu umurul ghaibiyah, benda-benda ghaibiyah. Saya nak jawab secara tepat pun saya pun tak tahu, sebab Nabi Isa tak turun lagi. Saya pun tak tahu. Jadi kita kena tengok rujukan ulama-ulama. Di sini tidak pula disebut secara detail tentang cerita itu. Cuma dia kata wallahi nafsi biyadi, demi Allah, la yushikunna an yanzila fikum ibnu Maryam hukman wa adla. Isa ibnu Maryam turun, dia akan menghukum secara hukuman yang adil dan sebaiknya. Fayukassirus salib, dia akan hancurkan segala salib. Wa yaqtulul khinzir, dia bunuh bernama khinzir. Kemudian wa yafidul mal hatta la yaqbalu ahad. Waktu tu harta pun jadi banyak, alhamdulillah, sehingga tidak ada orang nak terima zakat lagi. Sebab kaya lah, senang pula. Itu zaman Nabi Isa AS.
Jadi isu tu nak jawab secara adakah dia bersatu semua masuk Islam ke, saya nak jawab secara tepat, saya pun tak berani. Tak berani sebab saya tak rujuk panjang. Jawab soalan itu susah kan? Nanti mesti nak jawab. Kau upload dari YouTube saja tu. Okey, kemudian 12 golongan. 12 golongan ini disebut dalam hadis Nabi. Saya tak tahu status hadis ni. Saya tak tahu status hadis ni sebab tak sempat apa nama check dalam apa nama. Cuma dia ada banyak barisan, ada 12 barisan berdasarkan hadis Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal bertanya Rasulullah SAW tentang hari Allah Ta'ala berfirman, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Ayat itu wal malaikatu dalam surah An-Naba ada saffa, berbaris-baris. Wa nufikha fi pada surah itu. Macam mana ayat itu? Saffa dalam surah An-Naba ada banyak. Maksudnya apabila sangkakala ditiup, apabila ditiup sangkakala, manusia datang secara berbaris-baris. Apa maksud baris-baris ini? Rasulullah sebut baris pertama dalam keadaan bertangan dan berkaki, baris kedua diiring dari kubur dalam bentuk babi hutan, baris ketiga diiring dalam bentuk keldai, baris keempat diiring dalam bentuk apa nama keadaan darah air pacutan keluar daripada mulut mereka. Jadi ini saya tak berani nak kata hadis ni sahih ke, hadis ni tak sahih ke, sebab saya cari tadi dalam apa nama software hadis Al-Albani, dia tak bagi tahu status hadis ni. Jadi saya tak berani nak kata hadis ni sahih ke tak sahih. Kalau nak tahu, add saja dalam Facebook atau WhatsApp saya, nanti saya bagi tahu status hadis ni. Saya kena rujuk kitab ni. Saya tak berani jawab sebab tapi benda ni ada, cerita ni ada. Saya ingat dalam kitab Durratun Nasihin pun ada cerita. Dalam kitab Durratun Nasihin ada cerita. Tapi saya tak berani nak kata benda ni betul benar-benar Nabi sebut. Macam kalimah ummati waktu akhir sekali. Kita terkenal ummati. Ini ada dalam kitab Durratun Nasihin. Bila saya buat kajian, bukan kalimah ummati yang terakhir. Kalimah terakhir Rasulullah sebut ialah ma'al rafiqil a'la ma'al ladina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin Allahumma akhirni bil rafiqil a'la itu kata terakhir yang Nabi sebut, bukan ummati itu jelas. Tapi sudah tersebar cerita ummati. Jadi hari ini saya tak nak saya cerita ada dalam ni, tapi saya tak tahu status hadis. Kita sekarang kena beringat, takut digelar dajjal pula dalam bahasa hadis palsu. Jadi saya cakap awal lah. Jadi kalau nak tahu juga boleh. Apa nama? 016 751 4005. WhatsApp nanti jawab insya-Allah. Cukup ada yang banyak. Okey, wallah. Ada juga kan? Tak ada lah. Amin lah. Terjawab kan? Harapnya terjawab. Conclusionnya tuan-tuan, tolong banyakkan doa selamat daripada Dajjal. Malam ni kita terus amanah. Boleh? Okey, saya baca ikut. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam. Ya Allah, lindungilah kami daripada azab neraka Jahannam. Wa na'udzu bika min azabil qabr. Jauhkanlah kami daripada azab kubur. Wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Lindungilah kami ya Allah daripada ujian hidup dan ujian mati. Wa na'udzu bika min fitnatil masih dajjal. Dan jauhilah kami ya Allah, lindungilah kami ya Allah daripada fitnah dan ujian Al-Masih Ad-Dajjal yang memandangkan kebaikan dan yang menyembunyikan benda-benda hak. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita selamat semua daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, sama ada dajjal itu matanya dua atau dajjal itu matanya satu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.
dengan conclusion dan jawapan dari soalan tersebut, maka apabila sudah forum kita pada malam ini, insyaAllah sebelum kita berakhir, insyaAllah saya beri kesimpulan sedikit. InsyaAllah saya petik satu hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya di tangan kamu ada benih dan kamu tahu bahawa esok akan berlaku kiamat, maka hendaklah kamu menanam, dan jangan biarkan hari kiamat berlaku tanpa menanam benih tersebut. InsyaAllah ada lagi sini kami ibrah supaya kita nak beramal. Kita kata kita ada niat untuk buat kebaikan, kita terus bersegera untuk buat kebaikan. Kalau kita tanggung sampai kita perfect, kita akan jadi sempurna, insyaAllah. Jadi pagi itu berakhirlah. Jadi sebelum itu saya ucapkan terima kasihlah kepada ahli-ahli kita yang untuk datang pada malam ini, dan juga pada penganjur untuk menjemput saya jadi moderator pada malam ini, insyaAllah. Jadi tapi saya rasa mungkin next time saya akan jadi moderator lagi. Jadi dan untuk saya masih mungkin KMI boleh melakukan macam yang akan datang, mungkin isu yang lebih khusus lah. Jadi sekali itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyerahkan kepada Ustaz.